Ini perkembangan yang baru kami terima. Satu kejadian kebakaran dilaporkan berlaku di pusat membeli belah Pavilion Mall Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian berlaku sekitar 2.12 petang tadi di mana Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur telah menerima panggilan kecemasan melalui MES 999 pada jam 2.12 petang, seterusnya menghantar jentera ke lokasi kejadian. Keluaran pasukan operasi dari BBP Pudu dan bantuan BBP Jalan Tun Razak dengan kekuatan seramai 11 anggota bersama 2 buah jentera FRT. Menurut Komander Operasi PBK-2 Muhammad Rozi Jusoh, setibanya pasukan bomba di lokasi kejadian, Komander Operasi lapor membuat size up di atas bangunan mengikut aduan yang diterima. Hasil daripada size up tersebut mendapati asap berpunca dari sebuah restoran di tingkat 1. Kebakaran padam dengan sendirinya dan pada masa yang sama terdapat 5 unit sprinkler head telah pecah disebabkan bahagian yang terhasil daripada kebakaran tersebut. Anggaran keluasan kebakaran 5 kali 5 kaki persegi dan tempat bermulanya kebakaran dimaklum oleh pemilik adalah daripada tempat pembakar daging itik. Siasatan lanjut masih dijalankan oleh unit forensik JBPM KL. Ini perkembangan yang kami terima pula berkaitan dengan kenyataan media oleh pengerusi jawatankuasa kira-kira wang negara PAC, di mana PAC akan memanggil 2 menteri berhubung pembangunan dan perolehan aplikasi MySejahtera dalam prosiding yang dijangka bermula pertengahan bulan depan. Pengerusinya Wong Kawo berkata, sebagai permulaan PAC akan memanggil Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin dan Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Mereka akan mewakili Kementerian Kewangan, Kementerian Kesihatan KKM dan Jabatan Perdana Menteri. Tarikh dan masa prosiding akan ditetap dan diumumkan dalam masa terdekat. Pada 21 September tahun lalu, katanya, kerajaan menerusi jawapan di Dewan Rakyat antara lain menyatakan aplikasi MySejahtera bermula sebagai program tanggungjawab sosial korporat CSR dan tempoh setahun itu berakhir esok. Susulan berakhirnya tempoh itu, kerajaan memutuskan membuat pembayaran untuk penggunaan aplikasi terbabit bermula 1 April 2021. Isu aplikasi MySejahtera turut terkandung dalam laporan PAC berhubung perolehan vaksin COVID-19 dan penggunaannya terhadap rakyat Malaysia yang dibentangkan di Parlimen pada 1 Disember 2021. Ketika itu, PAC merumuskan konsep CSR digunakan sebagai mekanisme untuk mendapatkan projek kerajaan tanpa melalui prosedur perolehan sepatutnya. Kawo berkata PAC turut mengesyorkan kerajaan tidak seharusnya membuat bayaran untuk penggunaan aplikasi MySejahtera kerana pembangunannya bersifat CSR. Kerajaan hendaklah mengambil alih pengoperasian aplikasi MySejahtera tanpa membabitkan kos tambahan memandangkan ia sudah menjadi sebahagian daripada sistem kesihatan negara. Pada 8 Mac lalu jelasnya PAC mengadakan prosiding tindakan susulan pegawai pengawal terhadap syur bagi laporan PAC berkenaan. Dalam prosiding itu katanya PAC antara lain dimaklumkan mesyuarat jemaah menteri pada 26 November 2021 bersetuju memberi kelulusan kepada KKM melantik syarikat MySJ Sdn Berhad secara rundingan terus bagi tujuan memurnikan semula proses perolehan aplikasi MySejahtera. Dan perincian lanjut akan kami bawakan dalam buletin-buletin awani yang seterusnya. Baiklah, kembali kepada cerita. Hari ini memasuki hari ketiga Defence Service Asia Exhibition and Conference DSA dan juga National Security Asia 2022 NETSEC dan pelbagai perjanjian persefahaman dimeterai pada masa sama memberi peluang penerokaan baharu dalam bidang pertahanan. Jadi untuk berkongsi tarikan menarik apa yang berada, apa yang berlangsung sepanjang hari ketiga DSA dan NETSEC ini, kita bersama dengan wartawan Astro Awani Faris Azman. Faris, terima kasih kerana sudi bersama dengan cerita. Faris, boleh kongsikan apa yang menarik dalam DSA pada hari ketiga ini, Faris? Baik, terima kasih Haris. Sebenarnya hari ketiga ini agak berbeza sedikit kalau kita katakan seperti semalam dan pada hari pertama. Mungkin terdapat banyak mesyuarat-mesyuarat bilateral di antara negara-negara yang mengambil, boleh katakan menyertai DSA kali ini selepas 4 tahun dan tidak diadakan. Tapi kali ini apa yang berlaku hari ini sepanjang DSA 2022 adalah
di mana terdapat conference seperti cyber security, isu-isu yang membelenggu terutamanya rantau Asia, khususnya di negara kita kan, apabila lebih daripada beberapa bilion ringgit hilang begitu akibat kita katakan cyber crime ataupun jenayah cyber ini turut dibincangkan. Begitu juga dengan cyber warfare. Antaranya ada pocket talk dan juga seremoni cyber defense conference, roundtable discussion dengan pihak-pihak antaranya delegasi dari sudut pihak keselamatan negara-negara jiran juga turut bersama dalam table talk ini untuk memperlihatkan apa strategi yang boleh dirangka. Dan apa yang lebih menarik sebenarnya hari ini, sebenarnya Harith, di mana MOU yang ditandatangani di hadapan kedua-dua Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Syamsuddin Tun Hussein dan juga Menteri Dalam Negeri yang memperlihatkan bagaimana komitmen pihak berkuasa kita khususnya kementerian di antara dua kementerian rentas ini di mana Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Dalam Negeri. Dan mungkin saya boleh bacakan sedikit apa yang dimaklumkan oleh sebentar saja tadi sidang media Datuk Seri Syamsuddin mengatakan bahawa nilai kontrak sebanyak 4.6 bilion ringgit telah pun dipersetujui melalui majlis tandatangan MOU, surat setuju terima dan surat niat sebenar dengan DSA Nasdaq Asia 2022 ini. Dan mungkin kita boleh kupas sedikit dalam di bawah 4.6 bilion ringgit ini saya agak teruja sebenarnya Harith, di mana mengenai yang pertahanan banyak aset-aset yang boleh kita katakan di-upgrade dan dibeli, antaranya 20 LOA yang bernilai 1.14 bilion ringgit dan antaranya juga untuk Malaysian Army ataupun ATM, Angkatan Tentera Malaysia sebanyak di mana terdapat juga jambatan untuk logistik dibeli, begitu juga APC Armour Personal Carrier, begitu juga dengan 155mm self-propel di mana turut dibelikan itu 3 tan cargo truck dan light anti-tank weapon, anti-structure untuk special forces di ATM juga turut dibelikan. Dan pada masa sama juga untuk tentera laut di Raja Malaysia, aset-aset iaitu 3 Italian AW139 utility helikopter juga antara berada dalam rancangan kerajaan khususnya Kementerian Pertahanan untuk pembelian ini. Dan 3 Littoral Mission Ship LMS seperti dikatakan oleh Datuk Seri Syamsuddin sebentar tadi akan kita katakan equipped by sophisticated weapon, di mana kita memerlukan di mana teknologi-teknologi terbaru dari segi pertahanan, begitu juga dengan weapon-weapon yang ada dalam aset-aset negara kita. Dan pada masa sama juga untuk tentera udara di Raja Malaysia terdapat juga 36 kita katakan fighter led in trainer ataupun led combat aircraft yang akan disertai, di mana kalau kita tahu MiG yang pernah kita beli dahulu dalam bersama dengan rakan sekutu kita, mungkin lebih daripada 20 tahun telah pun decommission. Begitu juga dengan pesawat Hawk yang digunakan 30 tahun untuk training pertahanan kita juga telah pun akan decommission dalam tempoh 2026 ini, tahun 2026. 36 tahun, bayangkan, 32 tahun, bayangkan telah pun kita gunakan Hawk 108 ini akan digantikan dengan pesawat-pesawat tempur atau pesawat training yang baru. Dan pada masa sama juga dari segi sudut pertahanan radar juga ada yang dikatakan medium range radar, long range radar, medium altitude long endurance unmanned aerial vehicle UAV turut akan dalam MOU itu akan dibeli oleh negara kita sendiri untuk memastikan pertahanan terutama di kawasan-kawasan konflik. Kalau kita tahu sebenarnya Harith, terutamanya di kawasan Sabah dan Sarawak, terutama perairan Sulu itu, Laut Sulu kita katakan dan Laut Sulawesi itu perlu seperti mana TAC sebelum ini mengatakan perlu kerjasama di antara 3 pihak. Dan pada masa sama ini memperlihatkan bagaimana komitmen kerajaan khususnya kepada Kementerian Pertahanan untuk mempertingkatkan aset-aset kita untuk memastikan keselamatan dan kestabilan di rantau terutama di Semenanjung dan juga Sabah Sarawak. Dan di maritim juga terdapat 3 aircraft juga akan di-upgrade. Begitu juga ini saya ceritakan mengenai dengan Kementerian Pertahanan. Tetapi pada masa sama juga Kementerian Dalam Negeri terdapat juga kontrak-kontrak ataupun MOU di mana satu MOU melibatkan 8 kontrak telah pun ditandatangani dengan syarikat tempatan yang berjumlah lebih kurang 2.596 bilion ringgit, Harith. Dan kali ini kontrak ini melibatkan peralatan satelit untuk PDRM, itu juga sistem swasta maritim yang akan di-upgrade, begitu juga dengan
program projek sistem imigresen bersepadu nasional untuk Jabatan Imigresen Malaysia. Jadi hari ini adalah hari yang fokus yang sangat-sangat penting untuk kita berikan tumpuan, terutamanya MOU, bagaimana perkongsian teknologi ini dibawa ke negara kita menerusi DSA dan Nasdaq Asia 2022 hari. Faris, menuju ke hadapan, bagaimana mungkin respon ataupun reaksi sama ada daripada Menteri Pertahanan sendiri yang melakukan sidang media sebentar tadi ataupun Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zahidudin melihat kepada prospek pemerkasaan aset pertahanan negara ini, bagaimana aspirasi dan juga meletakkan hala tuju dalam penambahbaikan dan juga memastikan bahawa aset pertahanan kita ni sentiasa berada pada tahap siap siaga dan juga aset-aset lama dihapuskan, ada aset-aset baru. Kalau sebelum ni saya juga pernah naik Nuri, Faris juga sebelum ni juga pernah saya rasa naik juga pesawat-pesawat yang mungkin kita rasakan bahawa tiba masanya untuk ada pembaharuan dalam aset pertahanan negara ini. Mungkin Faris boleh kongsikan respon daripada kedua-dua kementerian. Baik, mereka respon mereka terutama Datuk Seri Syabuddin, begitu juga Datuk Seri Hamzah Zahidudin, ini adalah masa yang terbaik sebenarnya. Walaupun pandemik, kita tahu kan, walaupun pandemik mungkin ekonomi kita juga terkesan. Begitu juga dengan kita katakan dalam bajet-bajet yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri. Tapi pada masa yang sama juga fokus utama adalah untuk memastikan keselamatan pengairan, begitu keselamatan udara, darat juga laut di negara kita, terutamanya keselamatan dalam negeri juga berada pada kadar paling optimal, paling tahap yang terbaik. Jadi kalau saya bacakan body language kalau kita katakan daripada hari pertama sehinggalah hari ketiga melihat kedua-dua sosok ini apabila adanya DSA dan Nasdaq 2022 ini, mereka yakin bahawa dengan platform ini mampu membawa kita ke satu lagi era di mana era kita katakan pemerkasaan pertahanan keselamatan negara. Di samping kita bekerjasama dengan tiga-tiga negara lain, Filipina, Indonesia. Jadi lebih banyak yang kita boleh terokai sebenarnya menerusi platform ini sebenarnya Haris. Keselamatan pertahanan ini bukan penting. Apa yang berlaku di negara ini kita tahu sebentar tadi dan kemudian juga menyatakan mengenai dengan isu di Ukraine. Bagaimana pavilion Rusia itu kosong. Ini disebabkan apa yang berlaku di kemelut ataupun kita katakan yang berlaku isu krisis di Ukraine dan Rusia. Jadi bagaimana untuk meletakkan diri Malaysia adalah consumer. Banyak kesenteraan kita antaranya yang terbaru Malaysia. Jadi itu salah satu kebanggaan kita. Tapi kebanyakannya teknologi ini perkongsiannya dari negara besar seperti Rusia, Poland, seperti Turki, US. Ini negara mengeluarkan senjata dan weapon yang sangat dalam masa kini. Jadi perkongsian ini sangat penting. Dan mereka yakin mungkin kita boleh membawa mungkin sedikit tarantula saja lepas sedikit lagi motor juga dengan aset-aset baru yang dikeluarkan melalui teknologi oleh rakyat ni. Baik, terima kasih Faris Azman atas perkongsian berkenaan dengan DSA 2022 dan juga Nasdaq ini. Pastinya banyak lagi laporan-laporan menarik termasuklah berkenaan dengan MOU yang dimeterai pada sebelah petang tadi akan dikongsikan dalam buletin Awani yang seterusnya termasuk dalam Awani 7.45 malam ini dan juga di astroawani.com. Cerita berhenti rehat untuk blog ini. Selepas ini kita ingin melihat pula dari segi pemulihan ekonomi menuju ke endemik. Cerita berhenti rehat seketika bersambung selepas ini.